Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat segala dan limpahan kurnia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dengan izinnya pada malam ini kita dapat berkumpul dan kita dapat berhimpun, dan kita masih diberi kesihatan. Cuma sekarang ni kita masih digemparkan dengan bilangan yang kata orang tu makin tinggi lah. Dia main 3 angka sekarang ni. Semalam 317, hari ni turun sikit 291. So kita keep on going dengan SOP kita. Macam biasa tuan-tuan, Alhamdulillah, kita jangan create kluster surau ataupun masjid. Biarlah ada orang kata apa sekalipun, SOP tetap SOP, asalkan kita masih lagi dapat salat berjemaah dan kita dapat mengerjakan aktiviti-aktiviti dalaman di surau kita. Jadi tuan-tuan, bulan lepas saya ceramah dekat Gombak. Ada jemaah masa lepas ceramah tu, kalau Jais dah boleh ada jamuan. Lepas kuliah tu ada makan, ya. Jais pun dah benar dah lepas Isyak sampai sikit. Jawi pun dah benar sebenarnya. Jawi pun dah lepaskan dah lama dah. Jawi lebih awal daripada Jais membenarkan sambung lepas Isyak. Tapi dalam hal ni SOP yang lain tak kena jagalah. Ada kata ustaz, ada hamba Allah ni di kaki masjid, kaki surau. Tapi bila semenjak SOP dia kata tak nak berjemaah lagi dah. Pasal apa? Bila ada jemaah tanya, dia kata kau pergi semayang lah dengan syaitan. Tuh, ini ekstrim lah golongan ni. Tak habis-habis dia kata bila lagi nak jaga SOP, bila lagi nak rapat kansah, bila dah. Ni golongan macam ni orang gila, jangan lagi yang kacau. Betul tak? Ya memang dulu kita pernah sampai ke zon hijau, Alhamdulillah. Tapi dah zon merah balik dah. Kuala Lumpur, Selangor dah 30 lebih dah tuan-tuan. Ya. Jadi pentinglah SOP ni. Selagi mana vaksin tidak ditemui, kita tak tahu. Tambah-tambah lagi yang orang politik gila kuasa, bubar parlimen, nak juga buat PRN. Apa cerita? Elok-elok dah ada kerajaan yang duk situ duk kacau, duk sini bubar parlimen, habis. Bawa balik coronavirus. Ini ni. Sebab dalam surau. Kat luar tu dah maki dah kan. Serius. Sabar dah ni. Sabar. Kan? Siapa yang penyokong belah sana tu minta maaf lah. Kita tak belah-belah pada pihak. Tak kira lah pembangkang ke parti kerajaan ke, sama je lah. Tak payahlah, impian dulu. Betul tak? Ni seorang lagi duk announcement nak jadi PM lah, dapat sokongan tu sokong ni lah. Macam kata lompat parti, relax lah. Ini tengok ni, yang balik lah tak kuarantin, terus pergi sana pergi sini.
Bini ahli politik, cikgu pergi sekolah mengajar, jangkit ke anak murid pula. Ini kita nak kata duk gila kuasa, rebut kuasa. Ini Nabi kata kepimpinan yang khizyun yaumal qiyamah. Nabi kata kepimpinan macam inilah kecelakaan dan penghinaan dekat akhirat nanti. Ya, bila kuasa. Tuan-tuan tengok sejarah Khulafa Ar-Rashidin sampailah mana Abbasiyah. Tengok pemimpin mana dalam sejarah yang berjaya, tuan-tuan. Yang mana kepimimpinannya di bawah ketakwaan. Bukalah mana-mana sejarah, tuan-tuan, kecemerlangan kepimpinan khalifah, pemimpin yang tak pernah minta kuasa. Lantikannya itu dilantik dan dibaiat oleh ahlul halli wal aqdi. Dia tak nak. Abu Bakar nak, dia tak nak. Umar lagi lah menangis dah. Sampailah Umar Abdul Aziz tak pernah minta kuasa. Yang tak pernah minta kuasa, yang tak kejar kuasa ni lah kepimpinan dia ikhlas, ikut takwa Allah Subhanahu wa taala. Ini ni yang minta kuasa ni, yang mengajuk sikit-sikit, lompat sikit-sikit, berubah itulah ini ni. Ya, kalau bukan waktu COVID-19 tak apalah, ini dah musim COVID-19 ni. Tak kira lah, tak apa, kita bukan hantam kerajaan, kita cerita orang politik mana-mana sekalipun. Kalau kerajaan boleh denda, boleh saman, rakyat yang tak ikut SOP, tak pakai mask, boleh denda 1,000, kita pun boleh kritik ahli politik. Kita pun boleh hentam. Ya, ini kebaikan, maslahat. Ustaz cerita agama lah, Ustaz cerita agama lah, ni maslahat, maslahat agama. Kita jaga kita, orang politik jaga kuasa. Sorry tuan-tuan, pagam. Geram semua. Kita pun nak pergi, ya Allah, kita takutlah. Ya, ada saudara saya ni 10 bulan ni ada orang kahwin, dah semua dah set up dah. Duk risau PKP ni, tuan-tuan. Duk kata PKP 2 lah, dengan fake news, dengan orang tak bertanggungjawab keluarkan fake news. Tuan-tuan, jangan main-main. Ya, ini cerita PKP ni, tuan-tuan, 1001 cerita tau. Jangan, bukan kecil anak punya cerita, 1001 cerita. Kat tempat saya tu, laki bini kena buang kerja. Last kali jumpa saya kena cerita. Jumpa dia bawa keluar, isteri bawa pergi daripada, tanya pergi mana? Jumpa kat seorang, bawa pergi hospital. Pasal apa? Bini, mental, depression. Dalam grup saya ni, ada grup ustaz-ustaz. Jadi pensyarah universiti di kaki tangan kerajaan. Pada PKP kedua ni siaplah, habislah kita, kan. Dia kata apa? It doesn't matter for me. Lagak semua. Kau pensyarah, gaji jalan bulan apa? Duduk mengangkang pun gaji jalan. Yang kerja sendiri, yang bisnes, kedai tutup, tak boleh buka, duit tak masuk, nak bayar gaji tak boleh, habis puluh tiga. Yang gaji jalan habis. Ada tuan-tuan, kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kata sembahyanglah dengan setan, pasal apa? Soft tak rapat. Soft tak rapat nanti setan tak masuk. Ya, ini bukan apa, ini keperluan, tuan-tuan. Kan kita dah bincang kat fiqah kan, keharusan tidak merapatkan soft, keharusan tidak, kata orang menjarakkan soft ataupun tak meluruskan soft atas sebab tertentu, atas keperluan tidak menjadi masalah. Sepakat mana-mana mazhab, dan saya dah rujuk lah, apatah lagi mazhab Syafi'i. Banyak dalam kitab, ya, tak wajib menyempurnakan soft atas sebab alasan tertentu, insya-Allah lah. Atas sebab kita nak jaga nyawa kita, nak jaga diri kita nak elakkan daripada orang lain terkena penyakit juga, mungkin kita membawakannya, wallahu a'lam. Jadi apa tuan-tuan, penjarakan tu kena ada, insya-Allah Allah protect lah, tak adalah syaitan masuk. Kita mengharap lah. Ini tak ada, biarlah kita nak semayang, kita nak semayang, tak apa. Kita tetap teruskan dengan SOP. Ya, kita tetap jaga kita jaga keharmonian kita. InsyaAllah, Alhamdulillah, walaupun masih SOP, kita masih lagi boleh berjemaah. Kita boleh 5 waktu boleh solat Jumaat. Cukuplah kita sebulan lebih, hampir 2 bulan tak boleh solat Jumaat, tak boleh berjemaah. Kita rasa macam Allah tak sempurna betul lah. Kita yang memang hati dah melekat dekat masjid, dekat surau ni, tiba-tiba rasa tertekan, tak boleh. Ya, kita dah biasa keluar pergi masjid, kita dah rasa macam benda ni amalan yang sudah lari dekat kita. Kita tak nak benda tu berlaku lagi, sehingga menyebabkan kita tak rasa kemanisan ibadah itu sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi baru mukadimah, lepas kurang. Ya. Dah lepas ni tak ada mukadimah lagi dah. Kita terus masuk ke dalam kitab. InsyaAllah kita masuk pengajian kitab Umdatul Ahkam.
yang mana bulan lepas minta maaf saya tak dapat hadir. Sebab apa, bulan lepas saya 6 bulan 6 bulan tu besok pukul 10 pagi saya Viva PhD. So malam tu tak boleh tidur, saya nak study apa semua, minta maaf tak datang. Alhamdulillah besok 7 bulan saya Viva. Selepas beberapa tempoh tu alhamdulillah saya lulus, alhamdulillah, dan diberi kejayaan lah dengan minor correction. Ini berkat doa tuan-tuan sekalian hari ini sampailah insya-Allah, tak ada apa-apa urusan, alhamdulillah. Insya-Allah saya datang dan kita akan sambung pengajian kitab Umdatul Ahkam, iaitu kita masuk hadis yang ke-100. Hadis yang ke-100, yang mana pada pengajian yang lalu ikut catatan saya kita sampai hadis yang ke-99. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid dharain. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma kanu yaftatihuna as-salata bilhamdulillahi rabbil alamin. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, mereka memulakan salat dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, surah Al-Fatihah ayat kedua. Wa fi riwayah salaitu ma'a Abi Bakr wa Umar wa Uthman falam asma' ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Dalam riwayat lain, aku salat bersama Abu Bakar, Umar dan Uthman, maka aku tidak pernah mendengar salah seorang di antara mereka membaca bismillahirrahmanirrahim. Ni kita baca bismillah, apa cerita ni? Apa mazhab kita ni? Tak ikut Abu Bakar, Umar dan tak ikut Rasulullah ke? Nanti kita bincangkan kata. Wali Muslim salatu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Uthman radhiyallahu anhum fakanu yaftatihuna as-salata bilhamdulillahi rabbil alamin la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwal qira'atin wala fi akhiriha. Dalam riwayat Muslim, ya, Anas berkata, aku salat bersama Nabi dan Abu Bakar dan Umar dan Uthman radhiyallahu anhum. Mereka memulakan salat ataupun membuka salat dengan alhamdulillahi rabbil alamin, dan mereka tidak menyebut bismillahirrahmanirrahim daripada awal bacaan sehinggalah, bukan juga pada akhirnya juga. Ini ya, hadis ni kita masuk cerita tentang bacaan, tentang bacaan bismillahirrahmanirrahim. Ya, persoalan yang ditimbulkan daripada hadis ini, yang Anas kata aku salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar dan Uthman dan Abu Bakar, mereka tak baca bismillah. Dalam riwayat disebut alhamdulillahi rabbil alamin. Maksudnya seolah-olah macam Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas takbir yang nak baca kuat tu, Nabi terus baca alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi persoalannya sini di sekarang ni ada dua persoalan. Adakah bismillahirrahmanirrahim termasuk dalam surah Al-Fatihah? Persoalan kedua, bismillahirrahmanirrahim adakah wajib dibaca, sunat dibaca kuat ataupun tidak? Of course, bila kita bangkitkan kedua-dua soalan ini, maka dia ada khilaf di sisi para ulama. Ada khilaf di sisi para ulama. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang kata sunat dan ada yang kata tak sunat baca bismillah kuat-kuat. Tapi dalam mazhab Syafi'i, mazhab kita menyebut bahawa baca bismillah itu disunatkan baca secara kuat-kuat. Manakala ada mazhab yang kata tak sunat baca kuat-kuat, baca slow saja. Dan ada satu lagi mazhab yang kata bismillahirrahmanirrahim tak disunatkan baca langsung. Ya, pasal apa? Sebab dia ambil pada zahir hadis ni. Dan pendapat itu mengatakan bahawa bismillahirrahmanirrahim ini bukan termasuk dalam surah Al-Fatihah. Baik, so kita tahu ada dua mazhab bila kita berbicara tentang bismillahirrahmanirrahim, adakah dia termasuk dalam surah Al-Fatihah ataupun tidak? Ada dua mazhab. Pertama, pendapat majoriti ulama, iaitu mazhab Syafi'i, Hanafi dan Hanbali. Tiga-tiga mazhab ni bismillahirrahmanirrahim adalah sebahagian daripada surah Al-Fatihah. Dalam Al-Quran ada surah Al-Fatihah, Nabi kata ada 7 ayat. Sepakat para ulama
So bismillahirrahmanirrahim yang pertama adalah ayat pertama di sisi majoriti ulama termasuk mazhab Syafi'i. Maksudnya tak baca bismillah tak sah solat kita. Kecuali mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi Fatihah tak wajib. Ini pening pada bulan nanti macam mana lah ni. Cuma bab cerita bismillahirrahmanirrahim termasuk Fatihah ataupun tidak, ya, di sisi majoriti yes, termasuk mazhab Syafi'i. Satu lagi mazhab yang kata bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk dalam surah Al-Fatihah, iaitu mazhab Maliki. Ya. Bahkan bila salat tak perlu baca bismillah, slow ke, jahar ke, sir ke, tak perlu, terus Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Kalau kita maghribi, pergi kat belah-belah maghribi yang mazhab Maliki Tunisia, Allahu Akbar, doa iftitah pun tak ada, terus alhamdulillahi rabbil alamin, bismillah pun tak ada. Tapi kalau kita pergi dekat belah-belah Mekah tu, ataupun kita pergi dekat Masjid India yang mazhab Hanafi itu bismillah dibaca, tapi baca dengarlah kat telinga dia. Cuma kadang-kadang kita terdengar juga bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, dengarlah sebab mikrofon kan. Tapi Maliki tak ada, Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau Syafi'i, Allahu Akbar, doa iftitah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Ya, baik, kita dah tahu dah tentang perkiraan bismillah itu sama ada daripada surah Al-Fatihah ataupun tidak, ada dua mazhab. Namun kedua-dua mazhab pendapat ini bersepakat surah Al-Fatihah ada 7 ayat berdasarkan hadis Nabi SAW, sab'ul mathani, 7 ayat surah Al-Fatihah ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim ayat pertama, alhamdulillahirabbil alamin, kedua ar-rahmanir rahim, ketiga maliki yaumiddin, keempat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu mazhab kita biasa. Ya. Mazhab Maliki pun 7 ayat juga. Jadi yang ketujuh mana? Kalau ikutkan bismillah dan buang tinggal 6. Mana lagi satu? Alhamdulillahirabbil alamin 1, ar-rahmanir rahim 2, maliki yaumiddin 3, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 4, ihdinas siratal mustaqim 5, siratal ladzina an'amta 'alaihim, stop, itu 6, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu 7. Dibagi 2. Yang ke-6 tu mazhab Maliki dibagi 2. Itu kan. Jadi kesemua mazhab setuju bahawa ia 7 ayat, cuma perkiraan itu berbeza. Baik, persoalan yang kedua pula tentang baca bismillah kuat tak kuat. Ini khilaf di kalangan para mazhab, iaitu mazhab Maliki kita tepi, dia kata bismillah tak kira langsung lah. Cuma baca bismillah ketika salat maghrib, subuh dengan isyak, kena baca kuat-kuat tak? Mazhab Syafi'i baca kuat-kuat, disunatkan. Ya. Manakala mazhab Hambali dengan Hanafi kata disunatkan baca slow-slow, dengar kat telinga sendiri saja, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, macam tu. Okey. Baik, apakah hujahnya? Hujah Hanafi dengan Hambali inilah, dia kata Nabi SAW membuka salat dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Maksudnya Nabi tak baca bismillah. Ya, tapi Imam Syafi'i jawab balik. Dia kata alhamdulillahi rabbil alamin ini bukan maksudnya makna Nabi start terus buka dengan alhamdulillahi rabbil alamin, tetapi yang dimaksudkan di sini adalah surah alhamdulillahi rabbil alamin. Masalah apa? Sebab zaman Nabi penamaan surah itu diambil pada awal ayat. Nabi kata baca Iqra, qul huwallahu ahad. Bukan semua baca qul huwallahu ahad saja, baca surah Al-Ikhlas. Kan Nabi kata Iqra, man qara'a tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, syufi'a lahu yaumal qiyamah. Ya. Nabi kata sesiapa yang baca tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir setiap malam, maka dia akan dapat syafaat pada hari akhirat dan juga mendapat pelepasan penyiksaan di dalam kubur. Nampak tak? So bukan Nabi kata semua baca tabarakalladzi biyadihi, bukan satu ayat saja. Nabi baca tabarakalladzi, Nabi kata siapa yang baca surah Al-Mulk. So yang dimaksudkan Nabi membuka dengan alhamdulillah, bukan membuka dengan ayat surah Al-Fatihah, bukan start dengan alhamdulillah, tetapi dia mulakan dengan surah Al-Fatihah. Itu dimaksudkan. Ya. Manakala yang disebutkan bahawa Sayyidina Abu Bakar, Umar dan Rasulullah tidak membaca bismillah, terus baca alhamdulillahi rabbil alamin. Ini
Dan ada riwayat juga disebutkan bahawa Imam Syafi'i jawab balik, ada riwayat yang Nabi baca bismillah secara kuat. Buktinya apa? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yang mana juga hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, mana ketika itu suila, dia suila an kaifiyati qira'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Fatihah ketika dalam salat. Apa jawab Anas? Okey, Nabi baca surah Al-Fatihah dalam salat, dikata apa? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Anas sendiri yang kata, Nabi ketika dalam salat, Nabi baca bismillah kuat-kuat. Ini hujah mazhab Imam Asy-Syafi'i. Dan begitu juga soalan yang sama juga diajukan kepada Ummu Salamah, iaitu isteri Nabi SAW. Apabila ditanya macam mana Nabi baca Al-Fatihah ketika dalam salat, yang mana dikatai kana yaqta'u qira'atan ayatan. Kana yaqta'u qira'atahu ayatan. Dikata bahawa Ummu Salamah meriwayatkan Nabi SAW membaca surah Al-Fatihah, Nabi baca satu potong ayat. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Nabi tak baca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tetapi dalam hadis ni Ummu Salamah kata Bismillahirrahmanirrahim kuat-kuat, macam itulah Nabi baca. Maksudnya ada hadis yang menunjukkan bahawa Nabi baca bismillah kuat-kuat. Dan satu lagi riwayat juga daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika mana dia kata aku nak apa, dia kata disifatkan ketika dia sembahyang Allahu Akbar jadi imam, dan Abu Hurairah baca bismillah kuat-kuat. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Dan lepas saja solat, beginilah aku solat, aku jadi imam ikut cara Nabi SAW. Dia kata macam tu. Dia mesti kata macam tu. Maksudnya Abu Hurairah pernah mendengar Nabi SAW membaca Bismillahirrahmanirrahim secara kuat. So ada tiga riwayat ini sudah cukup menjadi hujah dalam mazhab Syafi'i, disunatkan membaca Bismillahirrahmanirrahim secara kuat. Dalam masa yang sama kita nak nafikan macam mana yang baca bismillah slow-slow ni, kita tak nafikan. Ada riwayat, maksudnya ada dua-dua ada riwayat, tuan-tuan. Mungkin yang didengar oleh Anas bin Malik itu ada satu sudut yang mana Nabi tak baca bismillah, dan mengikut amalan Abu Bakar, Umar dan Uthman, mereka memilih tidak beramal dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ada sahabat sendiri memilih untuk baca bismillah secara kuat, maksudnya mereka beramal dengan satu riwayat yang lain. Dan begitu juga ada di kalangan Ibnu Abbas sendiri pun, di kalangan ahli keluarga Nabi sendiri pun, di kalangan tabi'in memilih riwayat yang baca bismillah. So dua-dua ada yang dilakukan oleh Nabi SAW. Cuma dalam konteks mazhab, mereka pilih mana yang lebih afdal. Mazhab Syafi'i pilih lebih afdal membaca bismillah secara terang-terangan, itu lebih afdal. Yang mana ada mazhab pula mengatakan tak baca terang-terang, mereka memilih pendapat ataupun riwayat yang menyatakan Bismillahirrahmanirrahim dibaca secara slow, itu lebih afdal. Jadi ala kulli hal, kita tidak mentarjihkan. Saya tidak kata pendapat mazhab Syafi'i yang paling betul, tidak. Ini khilaf di kalangan para ulama. Maksudnya kita pergi tempat sana, kita raikan, orang sini raikan pendapat sini. Macam apa Syekh Ahmad Budir, Imam Masjid Nabawi, tahun berapa tahun tak silap saya, tahun 2014 dia datang Malaysia. Masa tu COVID-19 tak ada lagi lah. Datang ziarah. Masa tu saya kerja kat India ni lah. Dia sembahyang dekat masjid, jadi imam dekat Masjid Negara. Dia orang ni kalau dekat Saudi ni mazhab Hanbali, bismillah baca slow-slow. Tapi bila jadi imam dekat Masjid Haram, dekat Masjid Negara, solat Jumaat, dia baca bismillah Bapak. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Lepas tu imam Masjidil Haram Sudais bila datang ke Indonesia pun sama juga. Ada video ni, bila sembahyang dia baca bismillah kuat-kuat. Sebab apa? Dia menghormati mazhab Syafi'i dekat Indonesia tu. So ini harmoni, tidak menjadi masalah. Bila kita sebut tentang perkara ni, tuan-tuan, ada satu gelombang kebangkitan anak-anak muda ni
yang mana mereka ni semangat biasa, golongan yang kata konon cinta sunnah Nabi SAW, tapi bila cinta sunnah Nabi mereka tak menghormati khilaf. Dia kata, baca Bismillahirrahmanirrahim, puak-puak ni bukan sunnah Nabi. Dia kata itu bid'ah, sedangkan khilaf. Sedangkan mazhab Syafi'i kita tak kata dia lah paling betul, tidak, tetapi sekurang-kurangnya ada sandaran, ada hadis yang sahih yang disabitkan oleh Ummu Salamah, Anas bin Malik dan Abu Hurairah yang menyatakan ada riwayat secara jelas Nabi pernah membaca Bismillah secara terang-terangan. So kita standpoint sebagai mazhab Syafi'i teruskan macam biasa, tidak jadi masalah baca Bismillahirrahmanirrahim terang-terangan tanpa kita rasa bersalah. Hadis ni kata Nabi tak baca Bismillah, aku pula baca Bismillah. Jangan takut, ada hadis lain. Dalam masa yang sama kita fikirkan bahawa ada riwayat lain yang mengatakan bahawa Nabi baca Bismillah terang-terangan, dan dalam masa yang sama kita menghormati riwayat ataupun pendapat yang juga ada sabit daripada Nabi SAW tidak membaca Bismillah secara terang-terangan. Jadi apa tuan-tuan? Sebab ada flexibility dalam amalan Nabi. Kadang-kadang Nabi buat macam ni dan kadang-kadang Nabi buat macam ni, nak menunjukkan keharusan. Boleh dilakukan kedua-duanya sekali. Dan banyak sekali amalan-amalan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kadang-kadang Nabi duduk tahiyat akhir, yang kebiasaan waktunya Nabi SAW duduk tahiyat akhir yang pernah saya bincangkan tuan-tuan, duduk yang dinamakan duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir, yang mana punggung dekat tanah, dekat lantai, kaki kiri keluar, bawah kaki kanan. Itu kebanyakan. Dan ada riwayat Nabi salat 2 rakaat, Nabi duduk seperti tahiyat awal. Nampak? Ya, dua-dua Nabi buat, tapi mana lebih afdal lah di sini ulama bincang. Lebih afdal of course duduk yang mana biasa kita buat. Maksudnya dalam sebahagian amalan ataupun ibadah Nabi tak konsisten pada satu amalan saja. Kadang-kadang Nabi tukar, kadang-kadang Nabi ubah. Kadang-kadang Nabi begini dan begitu. Ya. Sebab itu kalau kita tengok dalam seni Nabi mengangkat tangan ketika takbir, ada riwayat Nabi angkat tangan paras bahu, ada riwayat Nabi angkat tangan paras telinga. Nampak? So ada pendapat mengatakan Nabi tukar-tukar, kadang-kadang paras bahu dan kadang-kadang paras telinga. Maksudnya flexibility. Kadang-kadang Nabi buat macam ni, kadang-kadang Nabi buat macam ni. Nampak? Maksudnya nak pilih mana satu tidak menjadi masalah. Tapi mazhab Syafi'i lebih menghimpunkan kedua-duanya sekali. Dan begitu juga dalam riwayat bagaimana Nabi SAW lakukan ketika nak sujud. Bila nak sujud daripada rakaat, nak turun terus sujud yang pertama tu, ada riwayat Nabi turun lutut dulu, lutut landing dulu. Dan ada riwayat Nabi SAW tangan landing dulu. So kata ustaz, mana yang sunat? Kalau dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i memilih lutut turun dulu. Walaupun ada riwayat Nabi pernah tangan turun dulu. Imam Syafi'i ada hujah je lah. Ya, pertama antaranya kebanyakan sahabat memilih lutut turun dulu. Tapi tak dinafikan juga ada mazhab yang pilih tangan turun dulu. So dua-dua Nabi buat. Cuma mana lebih afdal? Khilaf. Ya, macam saya mazhab Syafi'i, saya ke mazhab Syafi'i lah. Cuma kalau ada di kalangan kita macam lutut sakit ke, dia tak boleh lutut landing dulu ke, tangan dulu ke, ataupun dia sengaja nak memilih pendapat yang mengatakan tangan turun dulu, silakan, no problem at all. Benda khilaf, tak ada masalah. Ya, jangan duduk gaduh-gaduh. Ada satu tempat tu duduk gaduh-gaduh. Dia kata tangan turun dulu, yang kelompok lain kata tak, lutut turun dulu. Duk bergaduh-gaduh, dalam jumpa satu syekh ni supaya dia jadi hakim. Syekh, mana satu yang lebih afdal? Lutut turun dulu ke tangan turun dulu? Maka syekh kata lantak hang lah. Hang nak turun kepala dia, nak landing kepala dulu pun lantak hang lah, tak ada masalah, tetap sah juga. Ya, cuba pakat-pakat lepas ni kita buat, teman-teman. Boleh tak? Kita jangan buat lutut dulu, jangan tangan dulu, kita kepala turun dulu. Boleh tak? Kepala dulu, bawalah lutut, bawa tangan, ataupun tangan dulu. Boleh tak? Try. Ya. Tapi saya tak nak buat lah tuan-tuan. Duk pengsan, kepala penjul macam mana. Ya. Jadi kita harmonikan dalam keadaan macam tu. Ya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita sebut tentang perkara ini tuan-tuan, tentang baca bismillah kuat ataupun tidak, adalah khilaf di sisi para ulama. Ada yang mengatakan bismillah bukan ataupun tidak termasuk dalam surah Al-Fatihah. Dan kedua, khilaf antara tentang bacaan kuat ataupun slow. Tapi mazhab Syafi'i ada sisi
Di mana? Yang mana menyatakan bahawa ada hadis lain yang disebutkan dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang sahabat yang bahawa Nabi ada ketika solat Nabi membaca Bismillahirrahmanirrahim secara kuat, ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Akbar. Subhanallah Subhanahu wa taala. Isyak apa ya? Sebab surau ni kata berhenti azan kena berhenti, ya. 8 subuh. Ni kalau sambung satu lagi hadis tu panjang tuan-tuan, seriously panjang. Ni paling tak pun kita memerlukan apa, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung sedikit. Datang bacaan Bismillahirrahmanirrahim sementara kita nak tunggu azan, ya. Saya sengaja tak masuk satu hadis sebab dia panjang nanti kan kita kena hormat keputusan surau, azan kena berhenti. So kita kena hormati, ya. Jadi kita baca Bismillahirrahmanirrahim. 3 mazhab, Syafi'i, Maliki dengan Hambali wajib baca Fatihah. Itu wajib. Kalau mazhab Hanafi dia lain sikit. Mazhab Hanafi tak wajib. Dia setiap rakaat baca sepotong ayat sudah memadai. Contoh Allahu Akbar, Qul Wallahu Ahad, dah boleh terus rukuk lah. Sepotong ayat. Dia lain sikit, ya. Dalam mazhab Syafi'i, mazhab Hambali dengan Maliki tak baca Fatihah tak sah, batal solat, ya. Tetapi dalam mazhab Hanafi tak baca Fatihah solat tak sempurna tapi sah. Pasal apa? Mereka khilaf dalam mentakwilkan hadis Nabi SAW yang mana Nabi SAW katakan la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Ya, tidak ada solat, maksudnya tidak sah solat, tak dinamakan solat kalau sesiapa yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Itu. Tapi mazhab Maliki, mazhab Hanafi pula dia mentakwil macam mana? Dia kata la salata kamilah. Tidak ada solat yang sempurna bagi mereka yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Nampak? Ya. Jadi khilaf dari segi sudut itu, mana-mana kalau kita tengok ada orang Bangladesh, orang Pakistan, dia semayang laju semua. Allahu Akbar. Kadang-kadang tu 10 saat dia terus rukuk dah. Sebab apa? Kalau ikut kajian saya sendirilah, ya. Fatihah yang paling cepat kita baca, paling cepat berapa? Paling cepat 20 saat. Itu paling cepat. Dia better bagus 25-28 saat, itu yang paling. Lebih ada Bismillahirrahmanirrahim itu kalau lebih daripada 25 saat tu panjang sangat lah tu. Dah kira macam tarannum lah tu kan. Ya. Jadi dalam isu macam ni bila kita sebut tentang mazhab Hanafi memang lain sikit. Kalau kita tengok ada sebahagian yang sembahyang cepat. Kalau lepas orang Jumaat kita tengok apa kita sembahyang, dia solat dia yang cepat, Allah Allah. Memang mazhab dia macam tu. Tapi bila kita tanya ulama-ulama mazhab Hanafi, dia kata, dia marah, dia kata walaupun dalam mazhab Hanafi ni Al-Fatihah ini tak wajib, tetapi memang benda yang tak sepatut ditinggalkan. Maksudnya dia menjatuhkan kesempurnaan solat. Solat tu pahala sedikit, macam seolah-olah solat tu sah tapi pahala tak ada. Sebab tu ulama-ulama mazhab Hanafi, walaupun dalam mazhab mereka mengatakan benda ni tak wajib, tapi mereka baca, mereka galakkan. Cuma kadang-kadang ada lah di kalangan kita, kalangan orang awam yang jahilkan, dia tahu, oh tak wajib tak payah buat lah, dia tak buat. Betul tak? Macam ada orang kata dia solat sunat kan, solat sunat dia kata, oh doa iftitah tak wajib kan, baca Fatihah je lah. Surah selepas 10 waktu surah Al-Fatihah tak wajib, sunat kan, tak payah buat lah, baca Al-Fatihah 2 rakaat, lepas tu salam, jadilah. Ya. Tapi dari segi sudut mazhab kita memang sah lah. Cuma dari segi sudut kualiti, dari segi sudut pahalanya, of course berkurangan banyak sekali. Kerugian dari segi sudut pahala. Dan begitu juga bila kita sebut tentang berkaitan dengan membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat, ya. Semua mazhab, iaitu mazhab jumhur, Syafi'i, Maliki dengan Hambali kata wajib baca Al-Fatihah pada setiap rakaat. Tapi mazhab Maliki dengan Hambali dikata tak wajib baca Fatihah, yang mana surah Al-Fatihah dibaca oleh imam secara kuat. Macam isyak ni kan, kita semayang 2 rakaat pertama imam akan baca Fatihah secara jelas, Bismillahirrahmanirrahim. Okey, 2 rakaat pertama tu mazhab Maliki dengan Hambali kata tak wajib baca Fatihah. Dengar je macam tu.
Ya, tapi kalau mazhab Syafi'i tetap juga membaca Al-Fatihah. Pasal apa? Dalilnya adalah ada dalil. Dalil pasal apa? Satu orang Nabi sebut Allahu Akbar. Tiba-tiba Nabi diganggu oleh bacaan sahabat yang lain. Nabi terganggu lah. Nabi manusia biasa, talabus, terganggu dengan bacaan, sehingga Nabi nak baca Al-Quran pun terganggu. Nampak? Lepas main Nabi kata, apa kamu baca? Dia kata, jangan kamu baca selain daripada umur kita. Maksud imam baca, walaupun imam baca surah panjang-panjang ke apa, ke selepas Fatihah, kamu jangan ikut baca. Jangan tambah dengan surah, cukup kamu baca surah Al-Fatihah saja sudah memadai. Nah, ini dari mazhab Syafi'i lah. Walaupun imam dah baca surah Al-Fatihah, maka wajib juga kita baca Fatihah. So, nak baca bila? Adakah baca sebelum ke selepas? Baca disunatkan selepas imam membaca surah Al-Fatihah. Pasal apa? Kita disunatkan mendengar bacaan tu. Mendengar bacaan, kita dapat pahala. Ya. Tapi kalau kita nak baca, boleh tak awal-awal? Kan? Ada orang dia baca sebelum Fatihah, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, boleh, tak ada masalah. Ataupun dia nak baca serentak dengan imam, Bismillahirrahmanirrahim, ikut nak ikut, boleh tak? Dikira sah juga, tapi bukan afdal. Afdal selepas imam membaca Fatihah, kita pun membaca Fatihah. Pasal apa? Dapat dua pahala. Kita mendengar dan kita membaca selepas itu. Mendengar pahala membaca Al-Quran dan pahala membaca Al-Quran. Dan kemudian kita mendengar pula surah selepas Al-Quran, maka kita mendapat pahala juga mendekat Al-Quran lagi. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, setakat itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat. Insya-Allah masuk. Mohon maaf kalau ada salah silap, kalau ada kekurangan, yang baik hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kurangan kesilapan datang daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Minta maaf. Minta maaf tadi itu cerita duk marah sikit. Siapa penyokong politik, minta maaf lah. Yang parti sana, parti sini, saya tak address kat mana-mana parti. Tak address mana-mana parti. Saya kata yang pihak sana, orang tu dah bina kerajaan, hang kacau pasal apa? Bila kang kacau, dia pula bubarkan parlimen. Janganlah kacau. Yang sana pula pergi bubarkan parlimen. Ini jadi macam kita marah. Siapa saja orang parti politik mana-mana kita marah. Tak kira So yang terkecil hati ke, saya tak address mana-mana parti politik. Maksudnya kita tak nak, sebab kita orang lain yang susah. Wallahu a'lam. Mohon maaf, yang baik hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kurangan kesilapan datang daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafruqana min ba'di tafruqan ma'suma. Allahumma la tad'a fi maqamina hadza wa la mafarqa wa la hamla la farajta wa la dayna la qadata wa la maridan la shafaita wa la hajata min hawaij dunya wa la akhirati illa qadataha ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.